Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berjumpa bersua muka untuk sekian kalinya di dalam kita membincangkan akhlak-akhlak yang sepatutnya kita miliki, yang kita jiwai di dalam diri kita, supaya kita dapat menjadi hamba Allah, dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjaya, yang mulia dunia dan akhirat. Pada hari ini kita membicarakan berkenaan dengan sifat tawakal, iaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita lihat dari segi bahasa Arabnya ada dua perkataan dengan sedikit perbezaan, tetapi maksudnya juga akan berbeza, iaitu at-tawakkulu wat-tawakkulu. At-tawakkulu itulah sebagaimana yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan memenuhi dua ciri utama, iaitu menyerah diri kepada Allah di samping kita berusaha, kita berikhtiar untuk mencapai sesuatu perkara yang kita hendak capai, suatu benda yang kita hajati. Itulah yang kita sebut sebagai tawakal. Manakala tawakkul pula ialah seolah serah bulat-bulat, tidak ada di sana usaha, tidak ada di sana suatu kerja-kerja untuk mencapaikan sesuatu yang dia mahu. Ibarat kita sebut dengan mudahnya, walaupun di atas nama perjuangan Islam, seolah bagi dia kerana kita ni berjuang Islam, kita ni ikut sebagaimana yang Allah suruh, maka kita tunggu saja kemenangan, tidak perlu kepada usaha, tidak perlu kepada strategi dan sebagainya. Itu adalah suatu perkara yang salah. Perkara yang perlu kita perbetulkan, yang kita panggil konsep tawakal yang sebenar, ialah kita mahu mencapai kemenangan di atas nama Islam, maka kita kena contohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabat dan pejuang selepasnya, iaitu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kerja buat, dalam strategi dan sebagainya. Kemudian barulah berserah diri dalam masa yang sama, tidak boleh lari daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai matlamat, terutama kemenangan di dunia, dan yang paling besar ialah kemenangan di akhirat. Para pendengar budiman yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut di mana pada zaman sebelum ini orang-orang Yaman, bila mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, mereka datang tanpa sebarang bekalan. Mereka bawa seolah selai pinggan begitu saja datang ke Mekah, walaupun perjalanan yang jauh. Dan bila berada di Mekah, mereka bukan berada sehari dua, mereka akan berada lama untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi tidak ada sebarang persiapan, tidak ada sebarang bekalan. Lalu apabila mereka tanya, apabila mereka datang ke Mekah, mereka mula meminta sedekah, meminta bantuan daripada orang-orang sekelilingnya untuk mendapat makanan
dan bekalan-bekalan yang lain. Maka selepas itulah turunnya ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kamu hendaklah berbekal dan sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bukan setakat untuk bekalan akhirat, malah di dunia juga kita perlu ada bekalan. Terutama kalau nak ke Mekah, kita ada bekalan dari segi ubatan untuk kesihatan kita, duit untuk kita membeli makanan, untuk mencari tempat tinggal dan sebagainya. Maka bukan dengan semata-mata kita kata kerana kita nak buat haji, kerana nak buat tuntutan agama, pastilah tak perlu kepada bekalan. Sebaliknya tunggu saja seolah makanan turun daripada langit, mari daripada perkara-perkara yang kita sendiri tidak jangka. Itu bukan suatu benda yang betul. Sebaliknya mestilah kita ada usaha dengan bekalan-bekalan supaya tawakal kita tu kena bertepatan dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dihormati sekalian, begitu juga dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu hari apabila seorang ini dia bertanya, ya Rasulullah, aqilha wa atawakkalu au utallikuha wa atawakkalu. Qala iqilha wa tawakkal. Seorang ini bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, adakah saya perlu untuk mengikat unta saya kemudian berserah bertawakal kepada Allah, ataupun saya biarkan tanpa mengikat unta, biar dia saja begitu kemudian tawakal? Lalu Nabi menjawab, ikatlah untamu, barulah lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Daripada ini kita fahami bahawa tawakal ini syarat yang paling penting ialah berserah diri kepada Allah, dan yang kedua mesti adanya usaha. Mesti adanya kita kata kerja buat untuk memastikan apa yang kita mahu capai, apa yang mahu kita peroleh itu kita lakukan. Dan juga kita lihat dalam perjuangan sendiri, sebagaimana pesan Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam sayaghlibuhu al-batilu bin nizam. Kebenaran yang bergerak tanpa organisasi, tanpa perancangan yang kukuh, yang baik, pastinya akan dikalahkan oleh kebatilan yang bergerak dengan penuh strategi, yang bergerak dengan penuh kita kata perancangan, gerak kerja yang kemas. Dari sinilah kita yakin bahawa bukan di atas kita ni berjuang Islam maka kita akan diberikan kemenangan yang mudah, tetapi di sana adanya ujian, adanya cabaran, adanya pelbagai halangan untuk mencapai kemenangan. Oleh itu kita tidak boleh atas nama Islam, atas nama kita membuat kerja yang disuruh oleh Allah, maka kita hanya berserah bulat-bulat tanpa ada di sana perancangan, tanpa di sana strategi untuk mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seterusnya kita lihat juga bagaimana kita baru saja melepasi bulan Rejab dan kita sekarang ini berada di bulan Syaban. Maka di antara perkara yang biasa kita sentiasa soroti, yang sentiasa kita ambil iktibar ketika bulan Rejab yang lepas ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita melihat perbezaan di antara peristiwa Isra' dan Mi'raj dan juga hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di mana Isra' Mi'raj walaupun dengan perjalanan yang begitu jauh, tapi Nabi telah diperjalankan dengan menaiki Buraq dengan cara yang begitu mudah. Dengan perjalanan yang senang boleh sampai ke tempat yang begitu jauh. Sedangkan dalam peristiwa hijrah, Nabi tidak diberi naik Buraq untuk mudah, untuk lebih selamat sampai ke Madinah. Sebaliknya, Nabi diberi suatu arahan yang berbentuk usaha dan juga mengatur strategi sebelum berlakunya hijrah bagaimanakah. Nabi telah mengatur beberapa strategi, termasuklah mengizinkan sahabat dia sebahagian besar untuk berhijrah ke Habsyah, sedangkan Nabi sendiri tidak mengikuti hijrah tersebut. Kerana itu adalah menunggu arahan dan juga izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begitulah bilanya berlakunya hijrah, maka Nabi mengatur strategi supaya perjalanan dia selamat dan juga target untuk hijrah ini berjaya dicapai. Bukan semata-mata atas nama dia sebagai Nabi, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah Allah akan memberi kepada dia perjalanan yang mudah, kemenangan yang senang, tidak. Kerana Nabi, walaupun dia Nabi, tapi dia berusaha supaya tidak menjadi alasan kepada umat dia bahawa Nabi ni tak apalah, dia boleh menang dengan senang kerana dia Nabi. Maka kita umat ni mana payah, susah sebagainya. Sebab itulah kita malas untuk berjuang Islam. Kita malas untuk buat begini, buat begitu. Malas berusaha, malas mengatur strategi dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat Nabi sendiri, walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, tetapi dalam dia menjalankan kerja-kerja dakwah, termasuklah mendirikan daulah Islamiyah, maka Nabi menjalankan, membuat strategi-strategi yang begitu rapi, di samping tidak lupa untuk tidak tinggal untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila di situlah yang kita fahami bahawa kita dalam hidup ini, dalam bertawakal kepada Allah, iaitu mesti kita ada hubungan dengan Allah, untuk kita serah diri kita kepada Allah dalam setiap apa yang kita hajati, dalam setiap apa saja kerja buat kita dalam kehidupan harian. Yang kedua, mestilah kita berusaha, bukannya tunggu rezeki yang datang bergolek, tunggu kemenangan yang datang dengan permainan ini merah. Tidak, kita kena usaha. Dan dalam masa yang sama, kita jangan juga terbabas dengan suatu fahaman ataupun suatu pegangan, iaitu dia menganggap bahawa tak perlu tawakal kepada Allah. Yang penting usaha. Pasti kalau kita rajin, kalau kita ni strategi kita kemas, strategi kita kukuh, pasti kita akan berjaya. Mana terlalu overconfident, ini juga tidak boleh dalam kehidupan kita. Kerana kita yakin, walaupun ada juga ramai di kalangan kita, terutama orang yang berkebun, dia tanam dengan bajanya yang begitu baik, kelas pertama dengan cara tanaman, jaga tanaman dia. Kalau mengikut adat kebiasaannya, hasilnya buah dia akan besar, buah dia akan banyak. Tetapi kalaulah Allah kehendaki bahawa walaupun dia telah usaha tapi tidak ada hasil ataupun buah yang keluar tidak begitu berkualiti, itu adalah kerana di atas kehendak Allah, walaupun dia telah berusaha. Begitu juga orang yang mempunyai strategi yang begitu kemas dalam peperangan misalnya, dia kata telah atur, memang kalau mengikut kepada sasaran dia, target dia dan juga analisa yang telah dia buat, memang dia akan menang besar. Tetapi Allah boleh kalahkan. Allah tidak mendatangkan kemenangan kepadanya walaupun dia telah berusaha, walaupun dia telah mengatur strategi
yang begitu rapi, tetapi hasilnya belum tentu sebagaimana yang diharapkan. Kenapa? Kerana yang mendatangkan hasil ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan yang terlalu overconfident, terlalu bergantung kepada kebijaksanaan, kehebatan yang ada pada diri mereka, itu adalah suatu benda yang salah dan pada suatu peringkat boleh merosakkan agamanya. Kerana dia rasa dialah yang berkuasa, dialah yang mampu mengatur segala-galanya, menang dan apa saja ialah kerana diri dia, bukannya bergantung dengan Allah. Ini adalah merosakkan agama dia. Dalam masa yang sama juga, golongan yang seterusnya, iaitu golongan yang malas. Golongan yang tidak mahu berusaha, tapi dia sentiasa sebut bahawa dia ni bertawakal kepada Allah. Tak perlulah kita bekerja, tak perlulah kita buat begini. Tunggulah Tuhan datang ke rezeki, tunggulah Tuhan datang kepada kita kemenangan. Itu juga golongan yang salah. Golongan yang benar, yang betul-betul bertawakal kepada Allah, ialah dia berserah diri kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia tidak mentinggalkan sebab dan musabab. Iaitu sebab dengan usaha-usaha kita, musabab ialah Allah yang akan menentukan berjaya atau gagal, sama ada mencapai sebagaimana yang dia target, yang dia hajati, ataupun kurang berjaya. Semua itu adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang bertawakal kepada Allah, dia tidak akan rasa kecewa. Dia tidak akan rasa putus asa. Dia tidak akan rasa marah kepada Allah, tetapi dia akan sentiasa redha dengan setiap ketetapan yang telah diatur, yang telah ditulis dari segi azalinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sifat tawakal ini adalah suatu sifat yang begitu mulia sehingga Allah firmankan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mengasihi golongan yang bertawakal kepadanya. Sehingga kita dalam setiap hari kita baca surah Fatihah, kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau saja ya Allah kami sembah, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kerana kita yakin tidak ada suatu kuasa yang boleh mendatangkan mudarat ataupun mendatangkan manfaat kepada kita, sama ada kecil ataupun besar, kecuali kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kita bergantung harap kepada Allah, pastilah pergantungan inilah pergantungan yang terbaik, yang akan membolehkan kita menjadi umat yang mulia dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW sentiasa menyuruh kita, terutama setiap kali kalau kita nak keluar daripada rumah, kita bacalah doa-doa supaya hubungan kita dengan Allah ini tidak terputus. Sentiasa kita ingat kepada Allah, sama ada di rumah, di luar rumah, di pejabat, di pasar, di padang, di sungai, di pantai, semuanya kita yakin bahawa kita diawasi, dan apa yang kita lakukan ini adalah semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara doa yang Nabi sentiasa ajar pada kita ialah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maksudnya dengan nama Allah aku bertawakal, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang disayangi lagi dikasihi sekalian, yang seterusnya kita lihat juga bagaimana Nabi SAW menyatakan bagaimanakah ada 70,000 daripada kalangan umatnya akan masuk syurga tanpa hisab, dan juga tidak akan diazab dengan azab neraka. Antara syarat yang paling besar untuk menjadi
umat yang dijanjikan masuk syurga tanpa hisab dan tidak akan mengenai dia api neraka, ialah humul ladzi la yastariquna wala yaqtaruna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Mereka tidak meminta untuk dirawat menggunakan cara rawatan yang mengandungi syirik, tidak merawat luka dengan menggunakan besi yang panas, tidak pula meramal perkara yang buruk, dan hanya kepada Allah saja mereka berserah diri, bertawakal. Jadi ada juga di kalangan kita, makna dia kata ia telah tawakal juga kepada Allah, tapi cara di dalam dia melakukan perbuatan untuk mencapai, untuk sihat misalnya, dia guna cara bomoh, dia guna cara yang bersalahan dengan agama, ataupun setengah mereka ni terlibat dengan sihir kerana dengki kepada orang lain, dia sihir. Jadi semua ini menyebabkan dia terkeluar daripada golongan yang dijanjikan oleh Allah untuk memasuki syurga tanpa hisab. Begitulah ia menggunakan perubatan yang berbahaya, yang memberikan mudarat yang lain. Di dalam hadis ni dibagi contoh berubat dengan besi yang panas, seolah benda ini bukan merawat, tapi boleh mendatangkan mudarat yang lebih besar. Jadi dalam Islam ini ada kaedah yang tersendiri, walaupun di atas nama rawatan, bukannya boleh menggunakan sesuatu ubat ataupun sesuatu cara yang boleh mendatangkan bahaya, apatah lagi yang boleh menyebabkan bahaya kepada tubuh badan dia dan juga membahayakan kepada nyawa. Jadi itu adalah suatu benda yang dilarang walaupun di atas nama perubatan. Tapi apabila melibatkan syirik sebagaimana tadi, ataupun melibatkan benda yang bahaya, itu adalah suatu benda yang dilarang oleh agama. Begitu juga dari segi amalan jahiliyah dan kadang-kadang masih ada di kalangan kita ialah suka tenung nasib ataupun suka melakukan ramalan-ramalan. Kalau dulu, kalau zaman jahiliyah, biasa kalau mereka mahu keluar berperang, keluar berniaga, kadang-kadang mereka menggunakan cabutan dari segi bilah ataupun anak panah. Kalau mereka tarik anak panah pendek, ia kata ini kita tidak boleh keluar. Kerana kalau kita keluar pun bahaya, kalau kita berniaga pun tidak akan untung. Tapi kalau mereka tarik keluar daripada tempat itu anak panah yang panjang, dia kata ini pasti akan memberi keuntungan, akan membawa kejayaan perjalanan kita ataupun perniagaan kita. Jadi benda ini dilarang oleh Islam. Kenapa? Kalaulah benda ini terus dibenarkan, mana orang Islam sendiri pun akan membuat sesuatu benda mengikut ramalan. Termasuklah mungkin menggunakan lidi, menggunakan kayu, mana kalau tarik panjang, ini mesti kita menang. Atau kita berniaga mesti kita boleh perniagaan yang menguntungkan. Maka dibuat, akhirnya akan hilanglah sikap ataupun sifat pergantungan kepada Allah. Sebaliknya, hidup mereka, perjalanan kerja mereka hanya bergantung kepada ramalan, bergantung kepada tilik nasib. Maka benda itu diharamkan oleh Allah, dan ini boleh membawa kepada syirik yang mesti kita jauhkan daripada kehidupan seharian. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada bagaimanakah kita ambil contoh Nabi dalam perjuangan dia,
dia telah melakukan pelbagai strategi, pelbagai usaha untuk mencapai kemenangan. Banyak kita lihat terutama di dalam beberapa banyak peperangan ini, Nabi bermesyuarat bagaimanakah kita nak berdepan dengan musuh-musuh ini. Bukannya Nabi pakai serah, kita serah pula pada Allah lah. Kita tidak perlu perancangan, kita tidak perlu strategi, kerana kita ni pejuang Islam, pastinya Allah akan memberikan kemenangan yang mudah. Itu tidak pernah berlaku dalam kamus kehidupan Nabi SAW. Sebaliknya, Nabi berusaha, Nabi tidak bergantung semata-mata berdoa pada Allah. Bila nak dakwah ke, bila nak berperang, hanya angkat tangan saja. Kita angkat tangan saja. Tak perlu ada strategi, tidak perlu ada pada persiapan senjata, persiapan tentera, tak perlu. Kita hanya perlu berdoa, tidak. Nabi tidak ajar kita macam itu. Sebaliknya, berdoa Nabi tidak tinggal. Tapi strategi yang lain dengan kegelapan senjata, dengan persiapan tentera, sentiasa ada. Barulah Allah datangkan kemenangan dalam kehidupan kita, dalam terutama kita sebagai pejuang ini, mesti sentiasa ada persediaan dari segi ilmunya, dari segi fizikal kita, tubuh badan kita, sentiasa perlu ada persiapan. Kerana kalau kita nak sembahyang, kejap lagi kita, tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan, maka semuanya perlu pada persiapan. Bukan setakat tunggu, sedangkan kita tidak jaga kesihatan yang baik, terutama kita sekarang ini masih berada dalam suasana musibah COVID-19 ini, maka perlu ikuti, perlu patuhi SOP. Jangan kita kata serah pada Allah lah, tak perlu jaga SOP, tak perlu jaga apa yang sepatutnya kita buat, hanya serah semata-mata kepada Allah. Itu adalah suatu pandangan yang tidak betul. InsyaAllah kita tirulah sebagaimana yang Nabi ajar kepada kita dalam bertawakal, iaitu doa Nabi tidak tinggal, dalam mengatur strategi Nabi tidak pernah tinggal, termasuklah mesyuarat dengan para sahabat bagaimana strategi dalam menghadapi peperangan. Dalam peperangan Badar strategi dia lain, dalam peperangan Uhud bagaimana Nabi mana dia letakkan satu kumpulan di atas satu bukit sebagai tempat menjaga pertahanan. Begitulah dalam peperangan Khandaq, perang Parit, maka Nabi mana dia sendiri terlibat dalam menggali parit. Ini menunjukkan bagaimana Nabi tidak berserah bulat-bulat, tanpa usaha, tanpa strategi. Sekiranya Nabi yang rapat dengan Allah pun perlu berusaha sambil bertawakal kepada Allah, apatah lagi kita umat. Mestilah lebih layak, lebih utama di dalam berusaha sambil bertawakal kepada Allah, dan dalam masa yang sama tidak terlalu overconfident. Memang kalau buat ni memang boleh, kalau buat macam ni memang berjaya, tu pun tidak boleh. Ataupun golongan yang ketiga, iaitu golongan yang orang Kelantan panggil pakai jada gitu ya. Ikutlah Tuhan Tuhan tak kan. Buat macam mana kita serah dah. Itu juga suatu benda yang tidak betul, yang mesti kita jauhi daripada kita bersikap demikian. Sebaliknya kita menjadi golongan yang dicintai oleh Allah, iaitu al-mutawakkilun, iaitu golongan yang berserah diri kepada Allah, iaitu dia sentiasa berpegang bahawa Allah lah yang boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan manfaat, dan dalam masa yang sama dia berusaha sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan Rasul untuk mencapai benda-benda yang dihajati dalam kehidupan. Itulah beberapa perkara yang kita cuba sentuh di dalam tajuk tawakal. Semoga apa yang disampaikan ini dapat manfaat bersama, dan apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan adalah kekurangan
di ini. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judha wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والآن قد حان وقت للوحدة ولا تليق من العداوة والخصومة إن نصر الله مع الجماعة فسيروا على بركة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعتصموا بحبل رب العالمين. اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين. فاجتمعوا ولا تفرقوا وجاهدوا لا تفرقوا. فاجتمعوا ولا تفرقوا وجاهدوا لا تقنطوا لا تقنطوا. إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونقول يا أمة السلام فلنناوي السقام ونطفئ الظلام سنضيء العالم بنور الإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين واجتمعوا